Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So macam biasalah, hari ni saya akan buat ulasan perlawanan antara JDT versus Perak yang mana JDT menang 5-0 pada perlawanan ni. Untuk perlawanan ni, Bekson berjaya menjaringkan hat-trick dan 2 gol dari Roman Morales. Jadi pembentukan 3-5-2 pasukan JDT memberikan impak yang positif kepada bahagian serangan dan juga lebih kepada transition untuk bertahan dengan baik lah. Dan untuk game ni ada beberapa keputusan dari referee yang agak kontroversi. Antaranya kita boleh lihat sepakan penalti yang mana Clayton dijatuhkan oleh Feroz Baharudin, tidak diberikan sepakan penalti, tetapi Bekson dijatuhkan oleh Despany Home, diberikan sepakan penalti. Itu yang pertama lah. Yang kedua, pergaduhan antara Arif Aiman dan juga Tommy Mawat, yang mana kalau kita lihat replay ada pertumbukan ataupun tumbukan ke muka Tommy Mawat, tetapi pemain mereka hanya diberikan lebih kepada yellow card, bukannya red card. Jadi benda tu komen kat bawah lah apa pendapat anda mengenai keputusan pengadil yang tak beri penalti kepada Perak dan tidak berikan kad merah kepada Arif Aiman pada perlawanan ni. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah perkara yang positif dan perkara yang kita boleh highlightkan tentang pasukan JDT pada perlawanan ni? Perkara pertama yang kita boleh highlightkan tentang pasukan JDT pada perlawanan ni adalah bagaimana mereka memaksimumkan ataupun bagaimana mereka mengutilisekan penggunaan daripada segi kawasan wide area di bahagian kanan ataupun bahagian kiri dengan penggunaan Oscar Arribas dan juga Arif Aiman. Untuk game ni kita boleh nampak JDT banyak melakukan turn side daripada bahagian kiri ke kanan dan juga kanan ke kiri yang membolehkan pergerakan ataupun movement pasukan JDT untuk advance masuk ataupun penetrate kawasan Perak adalah sangat-sangat banyak dengan kepelbagaian dalam aksi menyerang lah. Jadi JDT tak banyak memfokuskan ataupun menyerang di kawasan tengah, tetapi mereka memfokuskan lebih kepada bahagian wide area. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat kepada posisi defensif ataupun formation pasukan Perak sewaktu bertahan adalah lebih kepada 5-4-1, bermaksud mereka agak compact di bahagian tengah untuk memastikan yang bahagian tengah tu, utamanya di zon 14 ataupun central area, JDT tak boleh nak utilize ataupun tak boleh nak bermain dengan ball possession di kawasan tersebut lah. Jadi JDT banyak untuk attract pemain-pemain Perak keluar daripada kawasan yang lebih compact dan bermain secara narrow, dan selepas itu JDT akan buka ataupun turn side untuk mencari pemain-pemain di bahagian winger. Jadi kita boleh nampak bagaimana JDT di bahagian kanan mereka banyak menggunakan Arif Aiman as a individual, yang mana Arif Aiman di bahagian kanan akan lebih diguna pakai untuk bermain lebih direct dan lebih masuk ke dalam kotak penalti untuk membantu bahagian serangan. Dan kita boleh nampak memang di bahagian kiri pasukan Perak tersebut memang Arif Aiman bermaharaja lela lah, yang mana Arif Aiman banyak melakukan situasi 1v1, berjaya melepasi satu orang kata apa, pertahanan Afiq Ashraf dan sebagainya untuk masuk lebih ke dalam di kawasan pasukan Perak, even ke dalam di box lah. Dan dalam masa yang sama, apa yang Arif Aiman lakukan adalah dia cuba menjadi assister ataupun melakukan percubaan terus ke arah gawang pasukan Perak yang dikawal oleh Ramdan lah. Yang mana kalau kita tengok bila bola dapat ke Arif Aiman, apa yang Arif Aiman cuba buat, dia akan cuba untuk straight forward masuk ke dalam kotak penalti, dan dia akan cuba cut back lah ke dalam kotak penalti ataupun cross untuk mencari target man mereka, iaitu Roman Morales ataupun Arif Aiman sendiri yang akan melakukan percubaan. Jadi di sini kita boleh nampak ada a few gerakan yang dilakukan oleh Arif Aiman yang membantu kepada gol pasukan JDT. Antaranya gol yang kedua dari pasukan JDT yang dijaringkan oleh Bekson, yang mana kalau kita lihat gol Bekson tu memang lawa, yang mana Arif Aiman dia straight tapi dia tak masuk ke kotak penalti, dia passing ke zon 14 ataupun di kawasan central, tapi Heberty tak dapat bola tu, tiba-tiba tak ada orang jaga bola tu, Bekson yang aware dengan keadaan bola tu terus melakukan shooting. Memang satu gol yang sangat lawa lah oleh Bekson pada ketika itu. Dan satu lagi kita boleh tengok gol yang dijaringkan oleh Roman Morales, yang mana satu percubaan daripada Arif Aiman terbias Ramdan tak berjaya tangkap bola dengan kemas, lepas tu Roman Morales menjaringkan gol. So penggunaan Arif Aiman di bahagian kanan adalah lebih direct dan lebih kepada untuk beat pertahanan pasukan Perak dan masuk ke dalam kotak penalti, sama ada untuk melakukan percubaan ataupun melakukan hantaran ke dalam di box untuk mencari target man lah. Yang kedua, kalau kita lihat di bahagian kiri sedikit berbeza, yang mana
mana Oscar Arribas dia banyak dilakukan sebagai left wing untuk game ni, tetapi penggunaan Oscar Arribas di bahagian kiri adalah lebih kepada cara ataupun typical gameplay sebagai seorang left back, yang mana boleh kita gunakan istilah overlap, yang mana Oscar Arribas banyak diguna pakai untuk melakukan larian-larian dan covering untuk bahagian kiri di bahagian wide area. Tetapi Oscar Arribas dia tak bermain macam Murillo main ataupun tak macam Arif Aiman main. Dia lebih banyak untuk hold the ball dan dia lebih banyak membentuk combination play dan juga menunggu support daripada midfield pasukan JDT itu sendiri. Yang mana kalau kita tengok, bila bola dapat dekat Oscar Arribas di bahagian kiri, dia akan hold dan dia akan tunggu untuk Yuan Muniz memberi support kepada beliau untuk covering di bahagian half space kiri lah. Jadi Yuan Muniz yang bertindak sebagai CAM dengan Heberty, Yuan Muniz lebih banyak berlegar di kawasan tengah dan juga kawasan half space sama ada kanan ataupun kiri untuk memberi support kepada Oscar Arribas lah. Jadi lebih banyak dia overload di bahagian kiri lah, ataupun lebih banyak menggunakan bahagian kiri half space untuk membantu Oscar Arribas. Jadi disebabkan itu kita boleh nampak banyak hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Yuan Muniz, banyak crosses lah dilakukan oleh Yuan Muniz adalah di kawasan berhadapan dengan kotak penalti di half space kiri, bukannya di kawasan wide area. Jadi ada beberapa hantaran yang dilakukan oleh Yuan Muniz dengan combination play yang baik bersama dengan Oscar Arribas yang hampir membolehkan JDT menjaringkan banyak gol. Tetapi satu hantaran yang dilakukan oleh Yuan Muniz berjaya disudahkan dengan baik oleh Romain Morales, yang mana satu hantaran tepat, trajekti bola dia tepat kepada orang kata apa, Romain Morales untuk receive the ball dan meletakkan bola dalam gawang. Ramdan menjadi tepih tapi bola tu kuat sangat melantun masuk lah. Dan ada satu hantaran yang dilakukan Yuan Muniz daripada left half space juga, daripada half space kiri, yang berjaya menyerupai kepala Beksen, tapi sayang Beksen punya tundukan agak meliar ketika itu. Tapi overall bahagian kanan dan kiri kita boleh nampak yang JDT akan straight forward untuk bermain lebih direct, bahagian kiri lebih pada pembentukan combination play dan juga supporting play yang baik daripada bahagian tengah yang dibantu oleh Yuan Muniz dengan Oscar Arribas. Dan Oscar Arribas pun ada banyak kali dia buat overlap dan sebagainya. So memang superb lah kan. Sebab apa? Sebab Yuan Muniz ni kita tahu dia bukan saja okey daripada segi goal scoring, tetapi dia punya passes tu memang killer passes lah. Dia punya vision tu memang superb. Semalam dia punya bola rendah ataupun ground ball dia memang bagus gila, dia buat true dan sebagainya. Kalau kita tengok dia punya crosses, high ball, bola tinggi dan juga long ball, dia changsat dan sebagainya, memang Yuan Muniz yang banyak menggerakkan perkara tersebut, and that is a positive side lah untuk pasukan JDT apabila mereka tak fokus sangat untuk attack ataupun control on the middle third. Mereka lebih covering more on right half space, left half space dan juga wide area flank untuk utilize mereka punya winger very useful lah. So kalau ada Murillo, saya rasa semalam memang bahagian kiri tu dengan ada bantuan ataupun supporting play yang sebegitu daripada Yuan Muniz akan jadi lagi better. Itu untuk bahagian tengah dan juga bahagian winger. Untuk striker, Romain Morales dan juga Beksen, mereka dah mula menampakkan keserasian yang bagus. Cumanya apa yang kita boleh nampak, ada perbezaan antara penggunaan Beksen dan juga Romain Morales. Romain Morales dia lebih diletakkan sebagai target man, even dia ada banyak drop deeper, buka ruang dan sebagainya untuk covering on the right ataupun bantu Arif Aiman di bahagian kanan lah. Tetapi apa perbezaan Beksen dan juga Romain lebih banyak diletakkan di dalam kawasan kotak penalti, bermaksud dia diletakkan sebagai target man or as a poacher untuk receive the ball. Dan perkara tersebut memang bagus. Sebab apa? Sebab Romain Morales sekarang ni dia punya instinct as a striker, dia punya hantaran-hantaran daripada teammate boleh membuatkan dia menerima bola dengan sangat baik, dan dia punya positioning dan juga awareness sebelum bola tu sampai, dia pandai untuk attack the ball. Jadi benda tu bagus. Dia berjaya score 2 gol in this game, dan 2 gol adalah daripada segi awareness dan juga positioning dia yang betul untuk dia attack the ball. So macam bola Arif Aiman rembat tu, terbiah dia nampak bola tu terbiah, dia terus attack the ball dan score. Dan gol yang kedua dijaringkan oleh Romain Morales, kita boleh nampak dia pandai untuk tunggu dan juga menjangka hantaran yang bakal dilakukan oleh Yuan Muniz. Dia pandai untuk meletakkan diri di situ dan dia suar kaki and then goal. So benda tu improve a lot lah untuk Romain Morales. Dan dalam masa yang sama, dia juga banyak turun untuk support dan bentuk combination play dengan pemain-pemain JDT yang lain. So that is a good thing lah. Untuk Beksen, memang boleh dikatakan he is one of the best player daripada segi striker. Memang untuk game ni dia superb lah. Kalau kita tengok apa yang bagus tentang Beksen ni, dia bukan sahaja bantu untuk drop deeper dalam
menjadi connector kepada bahagian tengah kepada bahagian attacking third. Tetapi dalam masa yang sama, dia punya positioning, dia punya control ball, dribbling, yang mana kita boleh nampak dia siap boleh main timbang-timbang tepi padang tu kan, dan dia bawa bola lebih tinggi ke hadapan. Tetapi apa yang bestnya tentang Baxter ni adalah dia punya control ball dan juga dia punya awareness di dalam padang kepada bola, yang mana kita boleh nampak gol daripada luar kotak penalti yang dijaringkan oleh Baxter tu. Dia punya awareness, dia nampak bola tu tak ada orang nak pergi attack, berarti terlepas pemain Perak tak ada seorang pun nak attack the ball, dia terus lari pop shoot kan. Itu adalah tanda salah seorang striker yang bagus. Tetapi di situ bukan sahaja tanda seorang striker yang bagus, tapi seorang striker yang mempunyai technical ability yang sangat bagus untuk menjaringkan gol dalam apa-apa sudut dan juga dalam apa-apa situasi. Jadi Baxter berjaya buat benda tu. Dan kalau kita lihat gol yang terakhir yang dijaringkan oleh Baxter untuk melengkapkan dia punya hat-trick adalah satu dadaan bola yang bagus. Dia buat satu percubaan tapi bola tersebut ditepis oleh Ramdan, tetapi the second ball yang bagaimana bola tu terlepas kan, pemain Perak yang lain terus kalang kabut nak halang, tapi Baxter still cool, dia undak belakang, dia boleh lagi dada bola tu and then dia score untuk melengkapkan hat-trick. Dan gol yang ketiga oleh Baxter tu boleh dikatakan no look gol, yang mana dia kali belakang dia masukkan gol kan. So benda tu bagus ya. Sebagai seorang striker, you need to have a good awareness kepada bola, reaction dalam situasi bola terbiah, finishing ability daripada mana-mana sudut ataupun situasi, boleh untuk link up play, boleh untuk hold up dan sebagainya. So benda tu positif kan, benda tu bagus. Dan untuk JDT di bahagian belakang, kalau kita tengok mereka letak Feroz, Syarul Saad dan juga Matt Davis, yang mana boleh saya katakan back three mereka tak menjadi banyak masalah lah, sebab mereka boleh kekang pergerakan daripada pemain-pemain Perak untuk masuk ke dalam kotak penalti. Dan kalau kita tengok untuk game ni, Perak a bit struggle untuk masuk dalam kotak penalti JDT sebenarnya. Walaupun mereka berjaya masuk, tapi the idea ataupun the end product is not there. Mereka tak boleh nak buat apa. Percubaan yang mereka lakukan pun semua daripada luar kotak penalti, lepas tu pun melambung tinggi and so defensive side bagus. Cumanya Feroz, you need to be aware lagi lah. Kesilapan yang hang buat dekat Clayton semalam dah sebaik tak penalti. Kalau buat dekat ACL Elite tu confirm penalti dah tu. So benda tu kena lebih aware lah. Untuk Matt Davis, I think he deserve to play more lah dalam ACL Elite. Dia patut diberi peluang lah, sebab daripada segi offensive play, attacking support dan sebagainya, dia bagus kan. Dia bukan macam Pak tenang, tapi Pak boleh contribute daripada bawah. Tapi macam Matt Davis ni, dia banyak boleh bagi support kepada Arif Aiman di bahagian hadapan. Dia boleh naik tinggi, drift terus ke hadapan untuk overloading ataupun memberi combination play ataupun supporting play lah. Jadi overall untuk JDT semalam, daripada segi transition pun bagus. Kalau kita tengok JDT hilang bola saja, berderu pemain yang hilang bola tu ligang bola nak dapatkan balik bola. So mereka punya counter press is very effective lah. Memang mereka tak akan biar pasukan lawan sentuh bola lebih daripada 5 kali dan mereka akan dapatkan bola tu balik kalau mereka hilang. So daripada segi transition, possession, bila mereka lost possession, bagaimana mereka nak recovery dan sebagainya, memang very good, memang smooth lah transition. Itu untuk JDT. Untuk Perak, pada perlawanan semalam, mereka boleh bermain sebenarnya kalau kita lihat. Cumanya daripada segi defensive side, mereka tak terlalu man to man marking. Bila tak terlalu man to man marking, banyak hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain JDT berjaya dimanfaatkan dengan baik oleh striker seperti Romel Morales dan juga Baxter untuk score the goal. Yang kedua, kalau kita tengok gol daripada Baxter dari luar kotak penalti tu, supposedly attack the ball. Sebab bola tu terbiar, Sandy Afolabi, where are you? Tiba-tiba Baxter pun finishing, tak ada orang defensive midfielder untuk halang benda tu ataupun defend yang aware tentang benda tu. Jadi defensive line pasukan Perak ataupun compactnya pasukan Perak punya defend tak terlalu. Sebab apa? Sebab mereka bermain dengan boleh dikatakan bermain dengan terlalu low boss ataupun terlalu senang kena penetrate dengan hantaran-hantaran ke dalam kotak penalti. Dia bukannya hantaran direct kepada player, tapi hantaran ke depan player ataupun di belakang player, yang menyebabkan pemain Perak daripada segi reading game, daripada segi awareness untuk mereka orang intercept ataupun block that passes ataupun untuk membaca kat mana bola tu jatuh, very naif lah, boleh dikatakan tak terlalu aware lah. So memang senang untuk JDT penetrate pada perlawanan semalam. Itu yang paling mereka kena aware. Dalam situasi 1v1 dengan Arif Aiman, beberapa kali dah mereka tewahan. Jadi benda tu agak mengecewakan. Dan di bahagian tengah, mereka boleh bermain dengan baik, even tak masuk Litemin waktu second half pun, tak masuk Litemin waktu first half pun, Perak boleh masuk ke dalam kotak penalti JDT. Clayton ada technically yang sebagai seorang striker yang bagus, dia boleh hold up, boleh dribble dan sebagainya. Mereka ada orang kata apa,
Sandi Afolabi yang boleh bermain dengan agresif kan. So masuk Lee Min di second half pun mereka boleh menyerang, tapi the end product, the final product is not there. Mereka tak ada creativity untuk melakukan something yang different. Apa yang mereka lakukan pun percubaan luar kotak penalty. Hack Clayton tak dapat banyak support, Lee Min bawa seorang bola. So attacking wise mereka tak ada orang yang jadi connector between the middle third dengan between the midfield punya department dengan attacking punya department. Memang terasa kehilangan Lucu tak ada, you cannot do something. There is cannot like that lah. And defend memang kena baiki banyak lah. Keeper bagus lah semalam, tapi banyak bola terbiah pula, sayang lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.